Danish Haikal, Haiman, Alia, Putri Okey. Semua sihat je hari ni. Semua ada masalah ke? Kalau ada masalah ikutlah masalah apa pun masalah kewangan ke, masalah peribadi masalah apa lagi. Nanti kamu PM lah sama ada cikgu atau cikgu Omar. Kalau yang lebih elok cikgu Omar lah, sebab cikgu Omar cikgu kelas kamu bagi tahu cikgu Omar ada masalah macam ni, nanti kita bawa kepada kaunselor. Kaunselor akan uruskan lah. Kaunselor itu adalah dia bertanggungjawab sebagai penerima maklumat, penerima aduan aduan pelajar-pelajar yang ada masalah. Dia akan tapis aduan tersebut dan dia sampaikan kepada pihak atasan lah, pihak pengurusan kolej. Nanti aduan tersebut kita boleh selesaikan sama-sama. Itulah tujuannya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula kelas kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, alhamdulillah, terima kasih pelajar-pelajar yang ada bersama cikgu pada pagi ini. Okey, kita ada 7 orang pelajar di mana hari ini hari Jumaat seperti biasa kita akan membincangkan modul core abilities kebolehan teras. Kita dah sampai kepada modul yang ketiga, iaitu kesedaran etika di tempat kerja. Kesedaran etika di tempat kerja. Okey, dalam modul ini ada 2 subtopik, 2 submodul yang perlu kita bincang. Ada 2. Yang pertama adalah respon pada arahan. Respon pada arahan. Yang kedua, pamer disiplin. Itu yang kedua. InsyaAllah kalau sempat kita bincang kedua-duanya. Hari ini kita bincang kedua-duanya. Sebab minggu lepas kita tak buat CA. Kita bincang kedua-duanya insyaAllah. Okey. Kita mula. Okey. Okey, dalam tajuk yang pertama ini, submodul yang pertama ini, apa kita nak bincang adalah yang pertama hierarki dan tahap kuasa. Hierarki dan tahap kuasa iaitu carta ahli, carta organisasi. Yang kedua carta organisasi. Yang ketiga prinsip rantaian perintah. Yang keempat garis panduan kerja. 4 perkara saja dalam submodul yang pertama ini. Okey, kita tengok pengenalan dia. Pemahaman mengenai tahap hierarki dan autoriti serta rangkaian perintah adalah penting menggambarkan tingkah laku etika kerja yang baik. Peranan kerja adalah berdasarkan prinsip rantaian perintah dan garis panduan kerja melalui arahan kerja yang baik. Okey, dalam tajuk ini dia bermula dengan hierarki. Hierarki ni maksudnya ada organisasi yang telah buat, setiap organisasi mempunyai hierarki pemerintah yang bermanfaat kepada pekerja. Hierarki merupakan kaedah yang penting dalam integriti pengurusan dan mencapai kejayaan secara berterusan. Okey, hierarki ni maksud dia kalau kita boleh tengok kat sini adalah hierarki. Hierarki ni dia lebih kepada organisasi, carta organisasi, di mana yang paling tinggi sekali adalah arahan daripada
ketua, arahan daripada ketua. Kalau kamu tengok itu dia ada ketua, keputusan dia daripada ketua, board, presiden. Board ni maksud dia lembaga, presiden. Yang bawah sikit dia ada ketua jabatan. Yang bawah lagi dia ada penyelia, yang bawah sekali dia ada pekerja. Ini maksud dia hierarki, Hierarki bermaksud satu susunan di mana dia berbentuk piramid, di mana di bawah sekali dia bermula dengan pekerja dan diakhiri dengan lembaga ataupun ketua. Board ni lembaga atau ketua, presiden. Okey. Ini contohnya tadi, dalam slide ni ada, di mana arahan akan bermula daripada lembaga. Arahan semua bentuk arahan. Bila kamu masuk nanti industri pekerjaan atau industri hilang ke apa, arahan dia daripada atas, atasan. Di mana arahan itu akan turun kepada presiden, akan turun kepada timbalan presiden, akan turun kepada ketua jabatan, akan turun kepada penyelia dan seterusnya kepada pekerja. Okey, keputusan boleh dibuat dalam dua kaedah. Pertama, down to top. Yang kedua, top to down. Maksudnya daripada bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Okey. Kita catat setiap organisasi adalah gambar rajah yang menunjukkan hubungan. Penting. Ini adalah hubungan. Organisasi itu macam hierarki tadi, itu adalah berbentuk hubungan pekerja dalam sesebuah organisasi bagi menunjukkan hubungan antara manusia dan organisasi. Okey, dia adalah membentuk hubungan di mana kalau tak ada hubungan itu, dia akan memberi masalah kepada organisasi tersebut. Okey, ini adalah catat organisasi yang kompleks. Kamu akan jumpa nanti kalau kamu masuk industri pekerjaan, di mana atas dia ada executive director. Ini mesti gajinya berpuluh-puluh ribu. Okey, lepas executive dia ada chief executive officer. Ini orang nombor 2, lepas tu barulah dia ada pecahan dia, di mana operation division, operation division, yang kedua support service division. Ni bahagian, division ni bahagian, barulah dia pergi kepada unit kecil. Okey. Seterusnya, prinsip rantaian perintah. Ini macam mana rantaian perintah ni berlaku? Prinsip rantaian perintah adalah panduan rasmi untuk autoriti, komunikasi dan tanggungjawab bagi sesebuah organisasi, bagi dirujuk dalam catat organisasi. Dalam rantaian perintah, arahan diberi oleh pihak atasan, manakala accountability disandar kepada pekerja di bawahan. Pekerja bawahan, accountability maksudnya ketanggungjawab disandar kepada pekerja bawahan. Kita tengok lagi apa dia punya terjemahan yang lain. Okey. Menurut teori organisasi klasik, catat organisasi membolehkan seorang itu memahami bidang tugas, aliran komunikasi dalaman, pembahagian tugas dan tanggungjawab organisasi tersebut. Okey. Bila kita ada satu organisasi, dia ada catat tadi. Ini dia ada panggil separation, pembahagian tugas, di mana tugas eksekutif dia berbeza dengan tugas chief executive, dia berbeza dengan tugas bahagian. Dia ada pembahagian tugas. Maknanya setiap orang tu dia kena tahu apa tugas dia dalam organisasi tersebut. Okey. Itu saja. Okey, ini contoh kalau dalam
organisasi pakaian berseragam ataupun organisasi polis ataupun bomber ataupun tentera, di mana ni dia nak tunjukkan sebagai, ini bahasa Inggeris, kita tengok bahasa Melayu. Melayu ada rasanya. Ini bahasa Melayunya. Okey. Rantaian perintah ya, rantaian perintah maksudnya tanggungjawab kepada seorang penyiar, kapten, respon kecemasan. Okey. Bawah ni akan membuat kerja-kerja di mana perintah tersebut datang daripada ketua. Yang bawah ni maksudnya pekerja ni akan merujuk kepada kapten, kapten dia. Kapten akan merujuk kepada supervisor ataupun chief of command. Ini adalah rantaian perintah dia lah. Dengan menggunakan rantaian perintah, hubungan autoriti, prinsip kesatuan rantaian perintah dapat dikekalkan. Kesatuan rantaian perintah pula bermaksud setiap orang bawahan perlu membuat laporan. Ini kata dia. Orang bawahan ini perlu buat laporan kepada penyilia. Penyilia akan buat laporan kepada supervisor ataupun ketua lah. Okey, seterusnya garis panduan kerja. Kerja selaras dengan dasar dan undang-undang. Okey, kita tengok inilah. Garis panduan hendaklah selaras dengan dasar dan undang-undang, praktikal, jelas dan mudah difahami. Okay, dalam kita nak buat satu garis panduan, dia mestilah kena selari dengan dasar. Dasar apa? Dasar syarikat. Undang-undang negara. Praktikal, dia sangat praktikal. Garis panduan tersebut perlu praktikal supaya boleh dibuat, boleh dicapai. Jelas, tidak jelas maksudnya kena jelas, mudah difahami. Ia juga mesti boleh dikuat kuasa. Boleh dikuat kuasa dan diguna pakai oleh semua pekerja. Boleh dikuat kuasa dan diguna pakai oleh semua pekerja. Garis panduan kerja akan melindungi pengurusan dan pekerja dan dilaksanakan dengan betul, boleh mewujudkan dan mengekalkan suasana kerja yang lebih baik untuk semua. Garis panduan kerja ini, jadi cakap kat sini, dia boleh lindung pengurusan dan pekerja. Garis panduan kerja sangat membantu dalam menjalin kesinambungan dan equity di tempat kerja. Dokumen bertulis yang diedar kepada pekerja pula akan dapat membantu mereka memahami setiap prosedur kerja mereka. Okey, ini adalah kepentingan garis panduan di tempat kerja. Perlu mengikut undang-undang negeri dan tempatan. Memastikan keselamatan pekerja. Menampilkan imej yang positif kepada pelanggan. Memperkukuhkan kredibiliti syarikat. Sebelum buat tu, kena ambil kira 4 perkara ini. Kalau kita tengok gambar ini, guidelines for the working smarter. Garis panduan untuk bekerja secara bijak atau smart. Yang pertama, avoid doing stuff just to stay busy. Maksud dia avoid ni maksud dia hindarkan buat perkara yang kita nampak hanya busy saja, nampak sibuk. Hindarkan buat perkara yang kita nampak sibuk. Yang kedua, eliminate everything that doesn't matter. Kita buang perkara yang kita rasa benda tu tidak penting lah. Create ni maksud dia kita cipta daily action atau tindakan secara harian, ataupun kita cipta avoidance plan, iaitu kita list all the thing you will avoid doing. Kita buat satu plan yang kita nak cegah kita nak buat benda itu. Kita listkan benda yang kita tak nak buat, kita buat plan lah. Challenge yourself to do work less than do more. Challenge ni maksudnya kamu apa challenge ni maksud dia?
kamu cabar diri sendiri untuk bekerja secara sikit tetapi buat secara banyak. Okay. Kalau kamu tak faham, kamu tanya cikgu ya. Setakat ini okey? Okey. Okey, kamu pun dah faham ya. Kalau kita belajar CA ni, inilah perkara yang kita jumpa. Kamu terpaksa accept lah Ini yang perkara kita jumpa. Jadi mesti ada perkara yang keliru sebab kita tidak masuk lagi alam pekerjaan, tetapi kita dah belajar bagaimana nak hadapi alam tersebut. Okey. Garis panduan kerja dalam slide ini dia cakap ada beberapa garis panduan. Satu, kewajipan dan tugas. Kita tengok perincian dia. Kewajipan dan tugas adalah perihal tentang pelbagai jabatan dan pusing yang bentuk satu organisasi untuk memastikan organisasi itu mencapai misi dan visi. Okey. Bawah, kewajipan dan tugas boleh membantu semua orang tahu siapa buat apa. Setiap pekerja perlu mempunyai tugas yang berlainan dan perlu saling bekerjasama untuk membentuk organisasi yang cemerlang. Data organisasi yang jelas menerangkan peranan, fungsi, skop, autoriti dan sistem akan membolehkan pekerja bekerjasama dalam mencapai matlamat pengurusan. Okey. Ada setiap pekerja ada kewajipan dia. Ada peranan dia, ada tugas dia. So maknanya carta organisasi, bila kita tengok carta tersebut kita dah faham. Okey, pekerja ini di bawah unit apa? Contohnya unit pengeluaran. So maknanya dia akan mengeluarkan produk. Okey, pekerja ini di bawah unit kualiti. Dia maknanya dia akan cek kualiti produk tersebut. Itu maknanya. Tugas, kewajipan dan tugas dia. Okey, yang kedua adalah penyelia dan orang bawahan. Okey, apa maksud penyelia? Penyelia ni adalah orang yang lebih kanan berbanding dengan orang yang lain dari segi pangkat, kedudukan dan status. Okey, maksudnya sini penyelia ni dia orang yang lebih berpengalaman, lebih kanan, maknanya lebih rapat daripada dengan pengurusan. Daripada segi apa? Pangkat. Maknanya dia pangkat lebih daripada pekerja, kedudukan dia lebih tinggi daripada pekerja, status dia lebih tinggi. Gaji pun lebih tinggi. Dari segi pekerjaan dia boleh merupakan rakan sekerja. Dalam bentuk pekerjaan ni, dalam bentuk kerja seharian dia sama saja dia rakan pekerja tetapi dia berpangkat lebih tinggi seperti pengurus, ketua bahagian, pegawai kanan dalam organisasi sekolah siapa yang jadi penyelia? Kalau cikgu, siapa jadi penyelia cikgu? Pihak pengurusan bermula dengan KJ, ketua jabatan ketua jabatan ada 2 orang kalau kat sekolah kita. Ada cikgu master, yang kedua ada cikgu Masnira. Sebab apa ada 2? Sebab ada dua jabatan. Satu jabatan agroindustri, agroindustri di bawah cikgu Masnira. Satu lagi jabatan bioproses di bawah cikgu master. Okay, di atas cikgu master tu ada ada cikgu Ottoman ketua jaminan kualiti. Di atas cikgu Ottoman ada cikgu Samsani timbalan timbalan pengarah sokongan akademik. Dia bahagian unit hal ehwal pelajar. Di atas cikgu Samsani ada cikgu timbalan pengarah akademik. Timbalan pengarah akademik ada cikgu Fauziah. Dan di atas cikgu Fauziah ada pengarah. Apa pengarah kita? Siapa boleh jawab siapa pengarah kita? Ada pelajar boleh jawab siapa nama pengarah kita? Cikgu tanya ni. Assalamualaikum. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey, jawab soalan cikgu. Siapa pengarah kita? Tak ingat. Ya Allah. Tak ingat? Cepat. Siapa ingat? Hajah? Misya binti
binti Halim. Ingat, Hajah Misyah binti Halim, tetapi dia akan berpindah pada minggu hadapan. Maknanya kita akan dapat pengarah yang baru. Okay, so masuk-masuk nanti kamu masuk sekolah nanti ada pengarah baru. Boleh ni? Boleh ke? Boleh. Kamu je boleh Okey. Aduh. Kamu ni pengarah pun tak ingat je. Okey. Orang bawahan orang bawahan ni maksudnya orang yang di bawah kuasa di bawah kuasa kita cerita tadi lah Dia ada orang atasan, dia ada orang bawahan. Okey. Sekejap ya, ada kawan kamu nak masuk, Aris, Arwah Aris. Kenapa cikgu tak boleh tekan ni? Kamu dengar tak suara cikgu? Dengar. Ada sekat-sekat ke? Sorry ya, internet cikgu pun tak kuat. Sekat-sekat ke lancar? Lancar. Oh, bagus. Okey. Okey, yang seterusnya laporan laluan pelaporan Apa nak cerita berkenaan laluan pelaporan ini adalah dalam suatu organisasi yang memaparkan hierarki organisasi, laluan pelaporan yang jelas perlu ditonjolkan supaya pekerja dapat kefahaman yang lebih jelas tentang struktur pelaporan. Salah satu kaedahnya ialah dengan menggunakan perekodan warna. Barisan visual menunjukkan laluan pelaporan dalam organisasi metrik. Hubungan pelaporan dibuat dalam bentuk grid metrik, bukan dalam bentuk hierarki tradisional. Laluan pelaporan yang jelas adalah penting untuk kejayaan operasi. Okey. Sini dia nak cerita berkenaan dengan pelaporan jika pekerja nak buat pelaporan, dia ada kod dia. Contohnya pekerja dia kod kertas dia berwarna putih. Dia bagi kepada penyelia. Penyelia nak bagi kepada orang atasan ataupun pengarah pengurus, dia ada kod dia. Kod dia warna kuning. Contohnya lah. Saya bagi contoh. Maknanya kertas dia guna warna kuning. Itu maksud dia kat sini. Dia ada cara-cara lah. Okey, pelantikan dan kontrak. Kontrak kita dah tahu dia adalah berbentuk perjanjian bertulis di antara majikan dengan pekerja. Dalam kontrak tersebut dia ada nyatakan berapa gaji dia, berapa masa kontrak tersebut akan mati, tamat. Okey, kontrak bekerja membantu untuk menarik dan mengekalkan kaki tangan penting. Walaupun pekerja tidak boleh dipaksa untuk kekal dalam organisasi. Kontrak pekerja ada menyatakan notis yang munasabah sebelum berhenti, biasanya 60 hari atau 90 hari. Okey, ini adalah contoh kontrak. Dia ada bagi tunjuk contoh ataupun kita tengok kat sini. Okey, sekejap. Ini contoh dia. Kalau kamu boleh nampak, dia letak nama apa semua tu kan. Ada signature. Ini adalah valid lah. Okey, seterusnya. Laluan kerjaya. Laluan kerjaya. Okey, laluan kerjaya ya. Dia merujuk kepada perkembangan pekerja dalam suatu organisasi. Okey, menunjukkan perkembangan pekerja dalam satu organisasi. Okey, maksudnya kat sini dia ada pelbagai jawatan. Okey, bila kamu meningkat dewasa atau meningkat ada pengalaman bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu akan naik pangkat. Naik pangkat tu maksud dia laluan kerjaya. Naik pangkat. Itu istilah dia. Sama ada kamu bergerak secara mendata ataupun menegak. Mendata ni maksud dia kamu pindah ke unit lain. Itu laluan kerjaya. Pindah ke unit lain itu masuk mendata. Menegak kamu maksudnya kamu daripada bekerja kepada penyelia. Daripada bawah kepada atas. Itu menegak. Okey. Semua organisasi dia ada laluan kerjaya dia. Kalau tak ada laluan kerjaya, kemungkinan pekerja tersebut akan berhenti. Dia tak nak jadi selalu jadi pekerja ya. Dia nak naik lagi lah.
supaya gaji dia pun akan naik. Okey, setakat itu saja. Cikgu rasa habis lah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Sorry ya. Anak cikgu hari ni dia bad mood sikit. Dia nangis tau. Kamu dengar dia nangis. Okey, ada apa-apa soalan setakat ini? Tak ada. Saja tak ada. Okey, boleh lagi ke kita teruskan kepada satu lagi? Boleh je. Boleh je Ataupun kita nak berhenti sini. Cikgu rasa hari ni kita tak buat latihan lah. Kamu dengar je cikgu bebel. Cikgu bebel pula. Kamu dengar je cikgu bercerita. Hari ni kita tak buat latihan lah. Kita buat minggu depan. Ini bagi kamu rehat lah. Dengar je cikgu bebel Okey. Yang topik yang kedua dia berkaitan dengan pamer disiplin ya. Pamer disiplin. Okey, kita tengok apa dia. Ya. Lain saya sangkut ke lain cikgu sangkut ni? Orang lain masalah ke? Tak. Tak okey je. Okey, maknanya lain Zul lah yang sangkut. Apa cikgu dah rekod, nanti kamu rujuk lah. Cikgu hantar link nanti, kamu rujuk kat situ kalau ni. Akmal memang sama-sama masuk kelas dengan apa Fahmi ya? Mana dia? Ya. Cikgu mandi. Aduh ya Allah. Okey. Okey, kita teruskan dengan subtopik yang kedua ya Akmal. Tadi cikgu dah nampak kamu ada masuk tapi left balik ya, nanti ni masuk balik. Okey. Kita mula dengan subtopik yang kedua, pamer disiplin ya. Okey, dalam ini ada 7 perkara dia nak cerita. Satu, berkenaan dengan disiplin pekerja. Yang kedua, garis panduan disiplin. Yang ketiga, prinsip kerahsiaan. Yang keempat, standard dan kod amalan. Yang kelima, garis panduan kerja. Yang keenam, prosedur interaksi sosial. Yang ketujuh, garis panduan disiplin ya. Asal sama 2 dan 7. Cikgu tak tahu Okey. Disiplin ya. Disiplin dalam menjaga etika tempat kerja adalah berdasarkan piawaian dan konsep disiplin. Amalan, prinsip kerahsiaan dan interaksi sosial yang baik dalam kalangan pekerja dapat ditingkatkan produktiviti pekerja dan organisasi ya. Nanti kita bincang ya. Bawah nanti ada amalan kerahsiaan. Okey. Disiplin. Apa maksud disiplin? Disiplin pekerja ditakdirkan sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak pengurusan. Ini penting Okey, dalam kita ambil contoh dalam organisasi sekolah kita. Disiplin dibuat atau digariskan oleh pihak pengurusan. Siapa pihak pengurusan? Yang tadi lah saya sebut 4 tadi mereka akan buat satu garis panduan ataupun peraturan untuk syarat kepada pelajar dan guru di mana bagaimana disiplin itu kita nak amalkan ya. Okey, bermula daripada kita masuk sekolah, masuk jangan lewat sehinggalah 7.45 guru sebelum pukul 8 maknanya masuk dengan kita kena punch Kalau cikgu ada punch card, kalau kamu ada buku kawalan disiplin buku kawalan rekod. Buku rekod kawalan kelas okey kamu ada itu, kalau lewat dia akan tulis situ lewat okey begitulah sehingganya kamu balik daripada sekolah di mana bila kamu rehat waktu mana kamu ada kelas itulah digariskan disiplin tersebut oleh pihak pengurusan Apa tujuan dia? Matlamat dia bermatlamat untuk memastikan kaki tangan bekerja dengan cara yang boleh diterima oleh organisasi Maknanya cara bekerja itu boleh diterima Okey, kalau cikgu pergi sekolah dengan berpakaian tidak formal, mestilah
organisasi atau pelik, rasa pelik je. Organisasi akan rasa pelik pengurusan akan rasa pelik. Kenapa cikgu ni pakai tidak formal adakah di unit ada gotong royong ke apa ke? Ini dia akan jadi pelik lah. Sama juga macam kamu pergi di sekolah dengan baju tidur. Hari orang kan. Pelik budak ni. Ini budak ni tak bangun tak mandi ke apa terus pergi sekolah. Jadi mestilah ada disiplin, ada garis panduan disiplin. Okey, seterusnya. Bagaimana mengatasi masalah disiplin? Bila ada masalah disiplin, bagaimana cara kita nak atasi? Perlu bersemuka dan berbincang. Kena interface, berbincang secara peribadi dengan memberi tumpuan pada tingkah laku bukan personality. Kita tak tengok personality lah. Kita tengok tingkah laku dia. Tingkah laku, kita kena ubah tingkah laku supaya lebih berdisiplin. Isu disiplin perlu diselesaikan kerana ia boleh mengganggu kemajuan organisasi. Sama juga macam sekolah kita. Kalau kamu merokok di sekolah, sangat mengganggu organisasi. Kerana dia akan mempengaruhi rakan yang lain. Dan dia akan mempengaruhi kawasan sekitar organisasi itulah. Okey. Okey. Garis panduan disiplin. Disiplin adalah latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Disiplin dianggap sebagai latihan. Dia boleh dianggap sebagai latihan untuk mewujudkan tabiat pemikiran baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan mencapai matlamat. Garis panduan bertujuan untuk menguruskan isu-isu prestasi. Bila ada garis panduan disiplin, dia boleh uruskan isu-isu disiplin tu. Macam mana kita nak selesaikannya. Kalau kamu tak datang sekolah 3 hari, amaran pertama. 7 hari, amaran kedua. 14 hari, amaran yang ketiga. Okey. Majikan bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada pekerja bagi menambah baik organisasi. Okey, ini contoh maklumat disiplin. Bermula daripada kawalan diri, kepercayaan, kepatuhan, perjalanan, kasih sayang. Kita pergi panjang. Okey, prinsip kerahsiaan. Okey, sini tanggungjawab bagi melindungi maklumat sulit perniagaan dengan selamat. Ini kita dah bincang itu. Perlu ada prinsip kerahsiaan kerana kita takut maklumat rahsia itu, maklumat sulit itu akan jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Dia akan menyalahgunakan maklumat tersebut. Okey. Kerahsiaan adalah satu set peraturan atau janji yang menghadkan akses atau sekatan ke atas beberapa jenis maklumat bagi mengelakkan penyalahgunaan maklumat. Rahsia ni dia adalah satu bentuk penghadatan sekatan kepada beberapa jenis maklumat yang penting. Contohnya maklumat keuangan, maklumat sensitif pekerja, maklumat pekerja, lagi apa lagi? Maklumat pekerja, maklumat keuangan, maklumat pasaran, supaya kita takut maklumat tersebut yang berbentuk peribadi disalahgunakan oleh orang lain. Okey. Standard dan kod amalan. Kod amalan kelakuan mentakrifkan jangkaan tingkah laku untuk pihak pengurusan kerja sama ada berbentuk tulis atau lisan. Okey. Kod amalan ini dibuat secara bertulis atau diberi secara lisan. Amalan adalah melaksanakan sesuatu secara berulang kali untuk meningkatkan atau mengekang kemahiran seorang. Walaupun kod ini tidak menghalang tata kelakuan yang tidak sesuai atau palsu, ia menyediakan standard perundangan dan etika yang akan mempengaruhi prestasi komitmen pekerja kepada sistem integriti dalaman. Okey, dia nak cerita kat sini dia ada kod amalan dia. Kod amalan ni sama ada dibuat secara bertulis atau lisan. Di mana kod ini akan dipamerkan supaya pekerja dapat membacanya, memahami dan pekerja tersebut perlu mengamalkan etika yang dinyatakan tersebutlah, supaya ada satu kawalan di dalam organisasi tersebut. Okey. Garis panduan kerja.
Pertama, peraturan yang tersedia dalam bentuk dasar dan undang-undang bagi jabatan tertentu. Dia mesti dah dalam bentuk undang-undang. Memenuhi harapan pelanggan. Prosedur untuk pekerja lapor ketidakhadiran. Dalam garis panduan ini, dia ada prosedur ataupun langkah kerja. Kalau kita tidak hadir bekerja pada hari tersebut, macam mana kita nak buat? Dia ada peraturan-peraturan dia. Kalau cikgu perlu laporkan kepada pengarah. Kalau nak cuti, kalau nak cuti yang kita boleh jangka, dia panggil cuti rehat, kita perlu mohon 3 hari awal. Kalau cuti kecemasan, kita perlu laporkan. Kecemasan ni maksudnya kamu dapat MC, kamu sakit ataupun kecemasan, kematian, perlu laporkan segera. Lapor melalui apa? Melalui WhatsApp ataupun teks kat dia, teks kepada ketua kamu. Kamu cakap ini tak datang kerja. Okey. Prosedur mohon sebarang jenis cuti yang tadi kena pohon. Jam bekerja mingguan yang fleksibel dibenarkan atau tidak. Ada jam mingguan dia ataupun ada OT, extra time. Okey. Yang kedua, kepentingan untuk mematuhi dasar dan undang-undang sedia ada, praktikal jelas dan mudah difahami. Garis panduan bekerja akan menjadi sangat membantu dalam menyediakan kesinambungan ekuiti di tempat kerja. Dokumen bertulis yang diberikan kepada pekerja akan membantu pekerja memahami prosedur di tempat kerja. Okey, dokumen bertulis Okey, prosedur interaksi sosial. Interaksi sosial adalah pertukaran antara dua atau lebih individu dalam membentuk satu kelompok masyarakat. Dalam kamu punya organisasi ada interaksi, bercakap, bertukar pandangan, memberi pandangan, itu interaksi lah. Prosedur ini mentakrifkan prinsip keras yang mengawal tingkah laku pekerja bagaimana syarikat tersebut menjalankan urusannya serta menyediakan peralatan sumber untuk membantu pekerja mematuhinya. Interaksi sosial di tempat kerja menggalakkan kerjasama. Okey, yang positifnya dia galakkan kerjasama dan seterusnya akan mencapai matlamat individu atau matlamat organisasi. Okey, garis panduan disiplin digunakan untuk melindungi sebarang tindakan oleh bajikan untuk membentuk tingkah laku pekerja, salah laku dan ingkar tugas. Okey, ini contoh garis panduan disiplin di mana kalau kita tengok dalam nota kamu dia ada dia berbentuk macam ini dia bentuk garis ini. Garis ini penting, dia akan melindungi sebarang tindakan majikan untuk betulkan tingkah laku pekerja. Okey. Pertama dalam bahasa Melayu, ketidakmampuan, kenal pasti jagaan kerja, adakan latihan kawalan, lepas tu beri masa dan peluang untuk prestasi ditingkatkan, beri amaran bertulis jika ada risiko atau pelanggaran, semak prestasi, okey dah habis lah. Semak prestasi dan pekerja dan kerja kalau lancar tiada masalah, kalau tidak lancar ada masalah kena selesaikan dan pekerja bersurai. Ini contoh dia lah Ini contoh daripada modul dia ambil ni dia ambil daripada buku ni dan ini dia daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu lah, dia tukar. Okey, itu saja cikgu rasa untuk teori hari ini. Ada apa-apa soalan? Enggak ada. Bosan ya hari ni kita belajar apa? Agak bosan lah kamu perlu accept lah ini adalah kita punya benda yang penting kita perlu belajar supaya masa ni kita tak guna lagi ataupun kita hanya tahu saja. Tapi nanti kamu masuk organisasi pekerjaan, kamu akan hadapi lah benda-benda yang cikgu cakap ini. Nanti kamu ingat balik dulu 2 hari bulan 7 cikgu ni ada cakap ni apa dia garis panduan ini, cara nak pohon cuti Okey. Setakat ini ada apa-apa soalan? Tiada. Soalan yang tidak berkaitan dengan ini pun boleh.
Hari ni cikgu tak buat apa jawab soalan lah bagi lihat kepada kamu. Okey, Adwa Haris Adwa Haris Yes. pastikan tugasan yang cikgu beri kamu hantar pada cikgu ya. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan amali kamu? Kita start amali hari Isnin ni ya. Pastikan kamu buat amali tersebut buat dan present mengikut jadual yang cikgu bagi tu. Okey, ya, Adwa? Baik, go. Cikgu, Ya, Alia. present tu nak cakap macam mana? Cakap present tu kamu kena share present. Nanti kalau kamu guna telefon, kamu perlu ambil gambar dan tekan share screen. Nanti ambil di galeri kamu gambar tersebut. Cikgu nak dia ada dipaparkan di sini supaya orang lain boleh tengok. Apa kamu kena cakap adalah satu, apakah senarai bahan. Okay, senarai bahan untuk amali ini adalah berikut. Ini 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kamu kena cerita langkah kerja. Langkah kerja nak buat amali tersebut. Apa langkah kerjanya daripada pertama sehinggalah ke terakhir. Yang ketiga, kamu kena nyatakan hasil kerja. Okey, hasil kerja amali ini adalah 1 apa, 2 apa. Yang keempat, kamu kena nyatakan langkah keselamatan. Okey, dalam amali ini kita perlu mengikuti SOP. Contohnya apa? Memakai pakaian keselamatan. Yang kedua, kena handle ikan tu dengan baik, dengan cermat, dengan sebaiknya, selembutnya. Boleh? Faham tak ni, Alia Masyarah? Boleh. Okey, baca sahaja apa yang kamu tulis. Kesimpulannya baca apa yang kamu tulis. Tetapi yang penting kamu share lah, share ke dalam GM kita ni, share. Kalau kamu pakai telefon boleh, cikgu dah try, boleh share screen. Ambil dekat galeri yang kamu dah snap gambar itulah. Ataupun kalau kamu nak mudah, kamu share kat cikgu papar lah di GM ni. Kamu WhatsAppkan cikgu, okey. Pastikan kalau ada apa-apa pun masalah PM cikgu. Cikgu modul 3, 4 cikgu jawab. Kalau PM cikgu modul 1, cikgu tepuk lah kepala nanti. Modul 1, modul 2 bagi kepada cikgu Omar. PM cikgu Omar. Cikgu Omar, saya tak pandai nak buat langkah kerja. Minta tolong cikgu Omar bagi penerangan kat saya. InsyaAllah cikgu Omar tolong. Saya pun sama. Kamu PM je saya nanti. Saya bagi tahulah apa punya langkah kerjanya. Faham semua? Tazwani? Siapa tu? Fatin dia Fatin. Kuatkan sikit suara. Kalau hari tu tiba-tiba line tak ada, macam mana cikgu? Okey, bila line tak ada, kamu PM kat cikgu, kamu dah buat kerja itu. PM tu macam mana, kamu snap gambar, bagilah jelas ya. Send kat cikgu. Sekiranya hari tersebut line tak ada, send kat cikgu sebelum kelas. Boleh ke? Send kat cikgu sebelum kelas, nanti cikgu papar kepada kawan-kawan lah. Ini contoh kerja Fatin yang buat. Boleh? Tapi janganlah buat alasan lain tak ada nanti ya. Kalau sekiranya, okey cikgu faham lah. Kalau sekiranya tak ada, boleh PM kat cikgu. Cikgu saya lain tak ada. Ini adalah saya punya kerja. Okey, nanti cikgu papar lah. Cikgu pun tahu agak sukar itu untuk kita nak capai kesemuanya hadir. Tapi kita try lah untuk 1 minggu. Kita tengok macam mana keadaannya. Cikgu tak ada inisiatif yang lain dah. Itu inisiatif yang paling mudah. Yang kamu boleh capai, cikgu pun boleh buat. Tetapi halangan dia adalah kamu sukar untuk masuk GM secara online. Maknanya kamu bagi dalam grup pun tak apa. Itu tugasan kamu bagi dalam grup supaya kawan-kawan lain boleh tengok lah.
Kamu punya kerja. Yang penting kerja. Boleh? Boleh Fatin menjawab soalan? Boleh. Okey. Akmal, ada apa-apa pertanyaan? Pasti ajar aku Fatin. Nanti saya tanya dekat WhatsApp. Alah kamu ni. Fahmi tak jealous ke tanya cikgu nanti? Lalu. Okey, Fahmi. Putri Madiha. Ya, go. Ya, ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada, bagus Putri ya. Nanti cikgu PM, cikgu tak bagi lagi kamu, kepada kamu kertas kerja. Nanti cikgu bagi mengikut kamu nak present lah Nanti banyak sangat nak bagi Ada 24 semua, jadi cikgu tak nak bagi semua. Cikgu bagi mengikut jadual kamu. Pastikan tengok jadual kamu Macam Fahmi dia nombor 1, setiap modul kompetensi yang pertama modul pertama, kompetensi pertama, modul kedua, kompetensi pertama. Modul yang ketiga, kompetensi pertama. Modul keempat, kompetensi yang pertama. Itu 4 benda yang dia kena present. Boleh Fahmi? InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Zul Husni, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada ya, faham ya apa nak kena buat? Okay, Hasliza Izzati. Tak ada. Ya, bagus Hasliza ya. Faham ya? Dah, siapa yang cikgu tak sebut nama? Syazwani? A2. A2 dia handsome sangat. Malu cikgu. A2 ada? Ada apa soalan? Ada Zul. So, Aiman Hakim. Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu nak akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah surah Al-An. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah. Amin. Okay. Sekadar itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Nanti cikgu rekod. Ni cikgu rekod Nanti kamu boleh tengok lah link nanti dalam link tersebut lah. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi hari